Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kerana datang ke Amti Solution Live Facebook pada hari ini. Okay, mana yang dah datang tu bolehlah kalau tu like dan share lah kita punya live ni supaya yalah kita nak beri ilmu kan. So lebih baik kita bagi ramai-ramai. So kita share ilmu tu. Alright. Okay, hari ni nama saya Muhammad Musyid. Saya sebagai junior technical di Amti Solution. So, apa khabar semua? Saya harap korang semua sihat lah sebab yalah lagi beberapa hari ni nak sambut Ramadan lah, lagi 2 hari. Hari Ahad. So, Sabtu esok ni dah start tarawih. Jadi, semangat saya nak Ramadan kan. Dah lama sebab dulu kalau Ramadan pun kita Ramadan PKP kan. So, sekarang ni adalah diberi kelonggaran. Jadi, alhamdulillah kita kita dapatlah merasa puasa PKP tu kurang lah, dah boleh solat rapat kan sekarang kan. Okey. So yang mana ada tu bolehlah like dan share macam saya cakap tadi. Okey, kita mulakan kita punya live ni hari ni dengan tajuk HTML. Okey. Okey, saya mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, macam yang kita pada minggu ni kita belajar pada hari Isnin. Kalau hari Isnin kita belajar pasal berkenaan basic dengan history pasal berkenaan HTML. So dari situ kita tahu penggunaan tag dia macam mana, macam header, macam body, HTML. So penggunaan-penggunaan tu kita dapat belajar basic tu daripada masa hari Isnin tu. So lepas tu hari Rabu pun kita ada buat live juga. Live tu pun berkenaan dengan grafik, video, image. Okey, dari situ pun kita dapat belajar berkenaan pasal tag juga. Tapi tag tu berkenaan dengan gambar. Okey, nak masukkan gambar macam mana, grafik, pergerakan dia macam mana. Okey. So bukan tu je, masa HTML grafik juga tahu tak HTML ni pun boleh juga buat game. Tahu. Kalau tak percaya boleh tengok dekat dalam video live kita yang hari Rabu. Dalam situ pun kita boleh tengok macam mana HTML ni pun boleh buat game. Okey. Lepas tu pada hari ni saya Mursyid akan menerangkan korang berkenaan API. Okey. API. Apa tu API? Okey, API ni dia bukan api yang kita masak kat dapur, buka stove tu keluar api. Tu bukan api yang macam tu. Okey, API ni API ni adalah akronim kepada Application Programming Interface. Okey, ianya adalah salah satu set arahan pengatur caraan dan juga standard untuk akses menerusi aplikasi web menggunakan perisian aplikasi web. Okey. Pihak pembangunan aplikasi tersebut akan memberikan atau mengeluarkan API untuk digunapakai oleh umum agar satu interaksi dan perkongsian dapat dilakukan dengan mudah. Okey. Itu secara umum API. Okey. Yang sekarang ni kita belajar berkenaan HTML punya API. Okey. Dalam HTML punya API, panggilan dan permintaan bersama definisi dan protokol ditulis dan digunakan dengan HTML tersebut. Okey. API HTML menggunakan corak kelas atau atribut tertentu yang digunakan dalam elemen HTML untuk menggunakan fungsi dalam API. Okey, saya rasa kalau saya terangkan macam ni, semua tak faham kan? Sebab, yelah, kalau saya pun dengar ataupun baca, saya tak faham sebab saya tak nampak benda tu. Macam mana dia pergi, apa benda ni kan? Okey, saya akan terangkan macam mana. Sebab API ni, benda ni dah digunakan secara meluas dekat dalam hidup kita. Okey, kita main handphone apa semua kan. Saya bagi contoh lah. Kalau kita main handphone, buka Facebook. Okey, Facebook. Kita bila Facebook kan, tiba-tiba keluar komen pula, minta maaf. Notification. Okey, keluar notification. Notification tu pun juga adalah salah satu daripada API. Okey. Bukan tu je. Lepas tu kalau kita nak tengok berkenaan ramalan kaji cuaca. Ramalan kaji cuaca pun itu pun salah satu penggunaan daripada API juga. Lagi kalau korang perasan, kalau macam kita nak isi satu benda macam form ke apa kan,
tiba-tiba dia keluar data. Bila kita tekan kan, ada keluar data. Situ pun penggunaan API juga. Okey. Saya tunjuk penggunaan API dalam HTML. Okey. Saya ambil contoh penggunaan HTML ni menggunakan W3 School. Okey. Sebenarnya API ni ada banyak macam-macam. Tapi kita belajar yang basic tu, yang ada sekarang. Okey. Macam sekarang kita boleh nampak kan geolocation API. Boleh ada respon? Komen ke, nampak ke? Okey. Geolocation API ni digunakan untuk 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 melihat di mana kedudukan pengguna. Okey. GPS tu pun penggunaan daripada API. Okey. Contoh, saya bagi contoh Uh, okey, HTML API ni digunakan untuk menjejak kedudukan user. Memandangkan kita nak jejak orang, kita nak tengok ke mana kedudukan orang tu, benda ni adalah satu privacy kan. So kalau korang perasan, bila kita tekan, dia akan keluar sekejap Okey. So kalau kita tekan, dia akan keluar pop up. Dia akan tanya WWT School wants to know your location. Okey. Sebab benda ni adalah privacy. So kalau kita tekan allow, so okey, kita akan nampak kat mana kita berada. Okey, kat mana company Amti Solution ni berada. Okey. Saya bagi contoh dekat coding HTML. Okey. Dekat sini kalau saya tekan try it, okey, dia akan keluar latitude dengan longitude. Kat mana kita punya latitude, kat mana kita punya longitude. Kalau kita belajar map dulu Sebab waktu map saya dulu, saya tak belajar berkenaan latitude dengan longitude. Tapi ada juga yang berkenaan dekat dalam map tu, saya rasa ada dekat saya sebab pernah lah kot belajar. Okey, dekat situ penggunaan API ni adalah dia menggunakan method untuk mencari lokasi. Okey. Kat sini method dia adalah menggunakan geolocation get current position. So bila gunakan method get current position, website tu akan tengok kita punya kat mana kita punya posisi menggunakan GPS. So bila dia dah dapat position tu, dia akan beri dekat function show position, dia akan tunjuk okey, latitude kita dekat position code latitude menggunakan method code latitude. So dia akan tengok okey, latitude kita kat mana, 2.27 bla 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 bla. Okey, dia akan tulis kat situ. Sama juga dengan longitude, position kita kat mana, dekat 102 dan terusnya. Okey. Itu penggunaan method location ni. Okey. Dia ada banyak lagi method dia. Macam contoh dekat sini sini. Kalau boleh tengok dekat sini ada kod latitude, longitude, accuracy, altitude dan seterusnya. Kat sini dia ada tunjuk lah berkenaan decimal number. Oh, baru nampak. Boleh tahu arah kiblat dan pukul berapa buka puasa hari Ahad ni? Boleh, insyaAllah. Dia sebab benda ni, GPS ni, location ni, dia memang tunjukkan kita kat mana arah lokasi. Okay. Mungkin gunakan benda ni, kita boleh letak lokasi tu dekat Mekah, contoh dekat Kaabah kan. And then orang user guna, bila tengok GPS tu, okay, mana kiblat Tengok kita gerak. Itu pun menggunakan API location juga sebenarnya GPS. Sebab kita gunakan GPS. GPS tu menggunakan geolocation API. Okay. Apa beza PHP API dengan HTML API HTML API ni dia menggunakan method juga, sama juga macam PHP punya. Sama, saya rasa penggunaannya lebih kurang je sama. Okey. Kita sesi jawab ni kita boleh bawa ke selepas ni. Okay? Kita teruskan lagi dengan HTML drag drop. Okay, drag drop ni pun salah satu juga penggunaan API. Okay, kalau korang perasan, korang alihkan gambar sini sana kan. Itu semua menggunakan API. Okay, contoh kita tengok kat sini, example ni, kita boleh gerakkan gambar W3 School ni daripada kotak pertama ke kotak kedua. Okay, daripada kita tunjuk macam mana
apa yang menyebabkan dia boleh bergerak. Okey, seterusnya, berkenaan yang saya beritahu ni, coding ni, okey, apa yang menyebabkan benda ni bergerak? Okey, gambar ni bergerak disebabkan adanya metod untuk pergerakan bagi gambar tersebut. Okey, contohnya macam dekat sini, dia tulis kat sini, data transfer get data and then text append chart target. Okey, disebabkan adanya draggable through, so gambar ni boleh bergerak. Okey, satu kotak susah kalau macam tu saya buat dua kotak. Okey, sekejap, Okey, ada dua kotak. So, gambar pertama ni boleh bergerak di kotak pertama dan juga kotak kedua. Okey, so kat sini, kotak pertama dengan kotak kedua, draggable ni yang menyebabkan dia boleh drag gambar ni. Okey, kalau saya tukar false, okey, gambar ni tak boleh bergerak. Itu sebab kalau nak tahu gambar tu boleh bergerak ke tak boleh bergerak disebabkan draggable ni. Dia boleh gerak ke tak. Kalau saya buat default, sebab secara default gambar ni sebenarnya boleh bergerak. Okey. Itu je daripada yang elemen, okey, semua on drag, start, set data. Itu yang menyebabkan dia bergerak juga sebab dia akan set target tu and then ke data, ke kotak, ke gambar macam tu lah. Okay. So kita pergi kat web storage. Okay. Dalam web storage, kalau korang perasan, macam korang nak letak data-data korang macam nama ke apa kan, tiba kau tekan, korang tekan kotak tu and then keluar nama korang. Itu macam mana boleh dapat? Itu sebenarnya daripada web storage. Okay. Web storage ni, dia ni menyimpan data secara lokal dalam browser, dalam pengguna punya browser. Okey. Dalam web storage ni ada dua jenis, iaitu local storage dengan session storage. Okey, local storage ni dia simpan data dan tak ada expired. So maksudnya boleh simpan data tu selama-lamanya. Faham? Okey, macam kalau kita tutup browser tu, kita buka balik, data tu still ada. Tutup, buka balik, browser yang kita guna tu still ada. Kalau session ni, kita tulis data tu simpan. Tapi bila kita tutup browser, data tu hilang. Itu maksudnya session storage. Okay. Saya bagi contoh daripada sini. Okay. Ini untuk local storage. Kalau saya tekan click me, okay, dia kata you have clicked the button one times. Kalau saya tekan banyak kali, 4, 5, 6, dia akan bertambah dan bertambah. Okay. Kalau saya pangkah, saya tutup browser tu, saya buka balik. And then saya tekan click me. Dia bertambah balik. 13. Dia sambung balik yang tadi. 15, 16 dan seterusnya. Okey. Kat sini dia gunakan method local storage. Dan kat mana? Okey, korang semua mesti tertanya, kat mana data tu simpan kan? Okey. Kalau korang nak tahu, korang just tekan F12 ataupun kalau tak boleh tekan F12, korang boleh tekan inspect element. Inspect. Okey. Melalui inspect element ni, kita boleh tengok kat mana data tu kita simpan. Kita pergi dekat application and then kita pergi dekat sini. Dia ada kat sini ada storage. So ada local storage dengan session storage. So kalau dekat local storage, kita tengok. So data tu click count value 20. Kat sini data-data tu disimpan. Okey. Click me dan datanya terus bergerak dan bergerak. Macam tu. Okey, kita tengok pula macam mana session storage ni pula. Okay. Kalau session storage, tekan banyak kali sampai 11 kan. Sampai 15 lah. Okay, 15. Kita tutup. Lepas tu kita buka balik. Tekan. Dia akan start daripada balik. Sebab benda ni dia simpan secara sementara. Kita tengok balik. Kita buka balik inspect element. Kita tengok. Kat mana. Okay. Kat sini kan ada local storage dengan session storage kan. Okay. Kat sini dia akan simpan. Click count. Value. Bila tekan banyak kali, 5, 6, 7, 8. Okay. Lepas tu kita pangkah, kita buka balik, kita tengok dekat inspect element tadi. Ada tak data tu? Kosong. Tak ada. Bila kita tekan balik, baru dia keluar baru. Itu maksudnya session storage. Okay. Kita pergi pula dekat web buka. Okay.
web worker ni adalah JavaScript yang running dekat background, yang dekat belakang. So dia tak ganggu kita punya performance untuk page tu. Okay. Macam mana benda ni berlaku kan? Okay. So kita tengok kat try it yourself. Kita tengok macam mana contoh dia. Kat sini bila kita tekan start worker, nombor tu bergerak dan bergerak. Tapi bila kita tengok kat coding ni, tengok kan, bagi yang belajar coding yang tahu mesti kalau benda ni bergerak mesti ada increment, ada looping, apa semua kan. Tapi bila kita tengok sini tak ada. Tengok dekat dekat dalam coding ni tak ada pun yang berkenaan apa increment data tu bertambah ke ataupun ada looping ke, tak ada. So macam mana dia boleh bergerak kan? Pelik kan? So dia bergerak macam mana kita panggil balik. Kita panggil balik dia punya JavaScript tu. Okey, kita panggil melalui demo worker.javascript. Kat sinilah dia punya program tu, dia punya proses bergerak untuk bertambah. Okey, kita tengok dekat dia punya mana ya? Ni. Ini adalah JavaScript dia. Okay. Dia start daripada kosong, lepas tu dia buat function. Okay, time count. I tambah I equal to I plus 1. Okay. So maksudnya kat sinilah dia punya proses bertambah daripada daripada kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dia akan pergi balik, dekat dalam coding ni dan dia akan keluarkan balik count number. Itu penggunaan API untuk web worker. Kalau SSE pula. Okay, SSE ni yang saya cakap tadi berkenaan dengan notification Facebook ataupun weather kan. Macam kita nak tahu hari ni hujan ke tak eh. Hujan. Kita tengok apa? Kita tengok weather broadcast tu, tengok dia tulis situ mungkin hujan, ada tulis lah gambar apa semua kan. Okay. Benda tu semua datang daripada server dia. SSE ni adalah server send event. Dia membenarkan web tu dapat update daripada server. So benda ni kira macam live lah. Okay, kalau macam contoh hari tu hari time tu juga ada benda tu, so dia bagi live. Ada. Okay. Kita tengok contoh dia macam coding dia lah. Coding. Okay. Getting server update. Benda ni daripada method apa? Method daripada on message ni. So on message. So kita akan event source tu akan bergerak. Update lah daripada. Macam sekarang 17 kan. 17, 37 ni saat lah. Maksudnya dia akan update setiap saat. Okay, sekarang dan sekarang. Macam tu lah macam server update apa-apa macam kalau main game kan. Tiba-tiba ada update kan. Macam ni lah penggunaan dia. Dia akan buka balik benda tu menggunakan server update ni. Menggunakan SSE ni. Okay. Itulah serba sebanyak penggunaan API dalam HTML. So, kalau korang ada soalan, bolehlah saya akan go through lah tengok apa soalan-soalan korang. Soalan kalau nak pull data API waktu solat JAKIM, boleh tak guna HTML API? Boleh. Sebab JAKIM tu dia akan keluarkan satu API untuk dia juga. Dia akan beri kat kita, kita just guna je API tu. Dia macam JavaScript ke apa, dia dah macam tu. So kita just take je API tu dan guna kat dalam kita punya web. Macam tu. So yang benda-benda server update semua tu datang ni daripada JAKIM tu. Ada lagi tak soalan-soalan lain? Nak push data boleh ke? Push. Betul tak? So ada lagi soalan yang lain nak bertanya kepada saya? Okey, kalau tak ada soalan, kita tutup
berkenaan HTML API ni? Ke ada? Tak ada. Okey. So, sebelum saya menutup live ni, okay, saya nak terangkan. Saya sebagai junior intern kat sini, Amti Solution ni, okey, dekat Amti Solution ni, ia adalah sebuah syarikat ICT yang khusus dalam menyediakan penyelesaian dan dalam pengurusan maklumat dan pengetahuan. Okey, Amti Solution ni juga mempunyai khidmat dari segi industri ICT, pembangunan PC-an, bentuk grafik, perundingan atau latihan ICT dan integrasi sistem. So, mana-mana kalau rasa macam perlukan bantuan dari segi teknikal ataupun ICT, bolehlah datang ke Amti Solution sebab Amti Solution Sdn Bhd ni menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan sebegitu. Okey. Okay, kalau korang nak korang nak lagi berkenaan dengan nak lagi tengok live berkenaan HTML ataupun apa-apa topik, okey, korang stay tune, korang akan turn on notification Facebook kita Amti Solution, dan apa tu, sebab kebiasaannya kita akan buat live ni Isnin, Rabu dan Jumaat. Okey. So kalau nak tahu lagi berkenaan HTML dan seterusnya, bolehlah tengok kita punya live, di Facebook. Okey. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.